Assalamualaikum, selamat pagi, apa khabar Malaysia hari ini? Bertemu saya Dini Ashraf dan juga rakan dan juga sahabat baik saya di sebelah ini, Fasha. Saya Fasha ya. Hari ni macam mana keadaan kita hari ini, Ashraf? Dia walaupun tadi macam nak gerimin, nak hujan kan, tapi suhu tu dia macam hangat je sejak daripada semalam sebenarnya. Ya. Agaknya kenapa kita punya suhu yang sangat hangat pasti ni? je kerana demam, kita panggil demam lah. Demam pilihan raya sudah pun bermula apabila semalam pihak Suruhanjaya Pilihan Raya telah pun mengeluarkan tarikh-tarikh penting kepada rakyat Malaysia untuk sama-sama kita memberikan perhatian khusus. Maksudnya bulan 11 ini dah kena blok lah tarikh-tarikh penting disebut. Betul. Tetapi yang lebih hangat sebenarnya semalam di Twitter saya tengok apabila ni kes tambang penerbangan naik mencanak-canak katanya. Betul. Jadi macam mana nasib rakyat Malaysia kita yang InsyaAllah saya perlu percaya pihak kampung. kerajaan khususnya yang berkepentingan dalam isu ini akan memantau secara khusus berkaitan tentang harga tiket penerbangan yang melambung tinggi disebabkan kerana berlakunya pilihan raya. Kita harapkan supaya harga tu berpada-pada dan dapatlah janganlah mengambil kesempatan ke atas inilah kan mentang-mentang orang semua nak balik kampung dia penaikkan harga tiket penerbangan dan sebagainya. Betul, dan itu adalah tanggungjawab kita dan kita harapkan semua daripada Malaysia dapat menggunakan tanggungjawab mereka dengan mudah. Dan kita bercakap tentang perkara ini, jom kita recap sikit tarikh-tarikh penting yang saya kira ramai daripada rakyat Malaysia sudah pun mengetahui dan kita melihat bagaimana tarikh-tarikh itu telah pun diumumkan semalam. Red pilihan raya telah pun diutarakan pada 20 hari bulan 10 2022 dan pada 5 November nanti nama-nama siapa yang bakal menjadi calon itu akan hadir bagi proses penamaan calon dan kemudian 15 hari bulan tarikh pengundian awal dan juga 19 November tarikh keramat saya kira untuk menentukan 5 tahun akan datang bagi negara Malaysia yang mana kita semua rakyat Malaysia diberi peluang untuk memilih siapakah wakil kita di Dewan merupakan Rakyat. hari yang besar untuk negara kita. Jadi ni kalau boleh lihat di kaca TV sekarang 222 kerusi parlimen yang akan dipertandingkan dan juga pada masa yang sama pilihan raya negeri akan diadakan di Pahang, Perak dan Perlis masing-masing mempertandingkan 42, 59 dan juga 15 kerusi dan dianggarkan pada tahun ini 21 juta jumlah pengundi terutamanya sekarang sejak undi 18 diluluskan. Betul? Maka semua rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas telah pun secara automatik didaftarkan sebagai pengundi. Betul, dan kalau ikutkan anggarannya lebih kurang dalam 58 juta pengundi 18 tahun dan automatik telah pun dimasukkan dalam pilihan ke-15 kali ini. Dan kalau lihat kepada data tersebut 21 juta ini peningkatan cukup ketara berbanding PRU ke-14 apabila PRU ke-14 lalu hanya 14.9 juta sahaja. Penambahan lebih kurang sekali ganda yang cukup besar dan daripada 21 juta ini komposisinya 49.83% adalah lelaki manakala 50.17% adalah wanita. Dan yang menarik saya tengok data ini apabila pengundi berusia 18 hingga 29 tahun merupakan pengundi paling terbesar dengan angka 6,700,978 dan umur 30 ke 39 tahun yang kedua tertinggi lebih kurang 4 juta. Maka umur antara 18 hingga 40 tahun lebih kurang ini dianggarkan lebih kurang dalam 6 lebih 11 juta, hampir 11 juta lah sebenarnya. Betul. Jadi 10 juta pas-pas kan. Kemungkinan besar lah masa depan negara kita dalam tangan orang muda rakyat Malaysia. Macam lah katanya kembali semua mereka jadi kingmaker untuk menentukan siapakah kerajaan. Dan menariknya untuk pilihan raya kali ini dianya tak semacam biasa selalu kita berpilihan raya itu melibatkan negeri sekaligus. Maksudnya Dewan Undangan Negeri kita akan pilih 2 kotak lah. Tapi ada 2 kotak nanti masa hari kejadian hanya melibatkan kepada 3 negeri sebut tadi. Kerana negeri-negeri lain belum cukup matang dan tidak mahu mengubahkan parlimen sebelum tamat tempoh 5 tahun. Dan dalam masa sama juga pilihan raya kecil Dun Bugayah selepas penyandang terdahulu daripada Parti Warisan telah pun meninggal dunia di N66 akan dilakukan serentak bersama dengan pilihan raya pada 19 November nanti yang mana ianya terdahulu penyandangnya iaitu Manis Muka Muhammad Daud merupakan penyandang daripada Parti Warisan dan corak-corak siapa yang bakal calon itu akan ditentukan kemudian. Bercakap soal calon ni, dah panas ni? Bila kita bercakap pasal pilihan raya memang yang kita nanti-nantikan adalah siapakah calon-calon. Jadi antara calon yang telah diumumkan secara rasmi adalah Tan Sri Anwar Ibrahim yang akan bertanding di Tambun. Tapi juga amanah dari Pakatan Harapan masih mahu Dr. Zulkifli pertahankan kerusi Kuala Selangor walaupun beliau telah berkata beliau berhasrat untuk memberi laluan kepada orang muda tetapi kerana permintaan daripada parti sendiri mahukan beliau untuk mempertahankan kerusi tersebut maka beliau akur dan akan bertanding dalam PRU akan datang. Antara khabar-khabar kenapa parti mahu beliau bertanding di situ kerana dikabarkan dari kursi Kuala Selangor akan ditandingi oleh calon yang agak sengit.
Senate, iaitu daripada Barisan Nasional yang mungkin akan mempertaruhkan Menteri Kewangan ketika ini, Datuk Seri Tengku Zafrul. Tetapi keputusan rasmi daripada Parti Barisan Nasional belum lagi ada siapakah yang betul-betul akan bertanding di sana. Tapi urut-urut itu semakin kuat. Bila urut-urut itu semakin kuat, maka Parti Pakatan Harapan di bawah kombinasi iaitu Parti Amanah mahulah calon yang bersesuaian dan kuat juga untuk menentang di kursi tersebut. Untuk kursi-kursi lain, buat masa ini masih lagi belum ada lagi. kabarnya. Mungkin kita kena tunggulah hari penetapan calon nanti. Saya kira dalam masa 2-3 hari ini mungkin akan keluarlah banyak kenyataan rasmi berkata siapakah yang akan bertanding bagi kursi-kursi tumpuan, dan sebenarnya banyak kursi-kursi hangat dan sengit untuk kali ini selain daripada kursi-kursi yang ditangani oleh Presiden-Presiden parti seperti di Bagan Datuk, di Pagoh. Ada juga parti-parti yang melibatkan tentang sebelum ini dimenangi, kita panggil yang mereka dah lompat parti. Betul. Ini pun antara kursi-kursi yang hangat dan kita nantikan siapakah, adakah mereka akan kekal bertanding ataupun ditawarkan calon-calon baru. Tapi yang pasti kita menantikan isyarat-isyarat penting dari masa ke semasa kerana tawaran calon yang berkredibel akan menentukan sama ada calon tersebut ataupun parti tersebut boleh menang ataupun tidak dalam pilihan raya umum ke-15 nanti. Baik, kita tinggalkan dulu. Tinggalkan dulu cerita-cerita PR ini. Cerita pagi-pagi ni. Betul, kita memang tak boleh berhenti bercakap pasal pilihan raya ni sebenarnya. Tapi antara petikan berita daripada portal bernama.com, diminta kepada anda di luar sana untuk melaporkan kepada pihak berkuasa jika ada terdapat pendakwah jemputan daripada luar negara yang agak-agak meragukannya, kerana kalau mengikut garis panduan daripada JAKIM, pendakwah yang tidak bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah tiada masalah, tetapi ada antara pendakwah-pendakwah ni mungkin yang membawa orang kata ajaran yang tidak selari dengan ajaran di negara kita, boleh menimbulkan konflik dan juga perpecahan. Jadi menjadi tanggungjawab kita bukan sahaja untuk kita laporkan, tapi untuk kita demi menjaga agama kita. Betul. Itulah untuk kita mengelakkan apa-apa masalah akan timbul pada masa akan datang. Yalah, bayangkan kalau dakwah dalam negara pun perlu mendapatkan kebenaran daripada pihak berkuasa di negeri untuk melakukan kerja dakwah ataupun nak berceramah. Apatah lagi daripada luar negara ini, kita semak dahululah. Kalau ada benda meragukan, cepat-cepat laporkan kepada pihak berwajib. Dan selepas ini kita tengok sama ada suhu di dalam ruang sosial media itu sama ataupun tidak di luar. Adakah hangat, akan semakin hangat ataupun kita akan sejuk sikit ke macam mana? Badai ke panas ke tak tahulah hari ini kan. Jadi kita semak terus tentang laporan cuaca untuk hari ini, dan kita sambung cerita tentang politik ini bersama dengan rakan penyampai dari Bilik Berita. Silakan. Assalamualaikum dan salam hormat. Datuk Seri Anwar Ibrahim Umum akan bertanding di kerusi Parlimen Tambun Perak pada pilihan raya umum ke-15 PRU15. Pengerusi Pakatan Harapan itu berkata, keputusan itu bagi mengangkat Perak sebagai barisan hadapan dalam perjuangan menghadapi PRU15. Pertama, bukan kerusi PH. Keduanya, saya rasa bertanggungjawab untuk melonjakkan gerakan di utara, termasuk di Perak dan di selatan Kedah terutamanya, dan tentunya meneruskan pencapaian Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Melaka dan Selangor. Bekas ahli Parlimen Port Dickson itu turut yakin untuk menang dan merampas Parlimen Tambun dan menawan Perak. Datuk Seri Anwar dijangka berdepan penyandang kerusi Parlimen Tambun iaitu Timbalan Presiden Bersatu, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, jika dipilih untuk mempertahankan kerusi itu. Pada Majlis Konvensyen Harapan di Pusat Konvensyen di Ipoh, beliau turut dinamakan sebagai calon tunggal Perdana Menteri Pakatan Harapan. Sekiranya diberi mandat, Datuk Seri Anwar beri jaminan akan melaksanakan potongan gaji dan alaun Perdana Menteri serta mengurangkan jumlah jemaah menteri.
Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC mengingatkan pengguna media sosial agar menjaga kesopanan dan tata susila serta bertolak ansur ketika memberi pandangan atau membuat sebarang ulasan berhubung Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15. MCMC dalam kenyataan memaklumkan pihaknya akan terus membuat pemantauan bagi membendung penyebaran maklumat yang tidak sahih serta kenyataan bersifat jelik membabitkan unsur 3R iaitu raja, royalty, agama, religion dan kaum, race. Sebarang perkongsian kandungannya bersifat palsu, jelik dan mengancam merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Tindakan penguatkuasaan akan dijalankan berdasarkan aduan daripada orang awam mengikut peruntukan undang-undang sedia ada secara telus demi melindungi ketenteraman dan kepentingan masyarakat. Plus Malaysia Berhad Plus menjangkakan 1.9 juta kenderaan akan menggunakan semua rangkaian lebuhraya kendaliannya sempena perayaan Deepavali dan cuti tambahan persekolahan hingga 26 Oktober ini. Ketua Pegawai Operasi Plus, Datuk Zakaria Ahmad Zabidi berkata pihaknya mengeluarkan jadual cadangan waktu perjalanan TTA untuk membantu orang ramai merancang perjalanan mereka selain membantu syarikat konsesi lebuhraya itu mengagihkan trafik yang bergerak di pelbagai destinasi. Jadual TTA ini juga boleh dirujuk di saluran-saluran media sosial Plus. TTA bertujuan mengagihkan trafik dan mengurangkan kesesakan di lebuhraya terutama di lokasi kritikal, Plaza Tol dan kawasan rehat sepanjang musim perayaan tersebut. Plus, dengan kerjasama Lembaga Lebuhraya Malaysia dan Polis Diraja Malaysia akan mengaktifkan ujian awam Smart Lane melibatkan pembukaan dan penggunaan lorong kecemasan kepada kenderaan di laluan Bukit Tambun, Plaza Tol Juro dan Sungai Petani Selatan hentian sebelah Tikan Batu bagi mengurangkan kesesakan. Datuk Zakaria berkata Plus juga akan memastikan tiada penutupan lorong atau kerja penyelenggaraan serta naik taraf atau pembinaan dilaksanakan di lebuhraya kendaliannya antara 21 hingga 25 Oktober bagi memastikan tiada gangguan terhadap perjalanan orang ramai. Baik, untuk itu sekian dari Bilik Berita. Salam Keluarga Malaysia. Baik, kita tinggalkan sekejap berkaitan dengan politik ni. Kita nak masuk tentang satu aktiviti yang cukup menarik dan pastinya bagi pegiat-pegiat seni ini dinanti-nantikan. Saya kira Pasha antara pegiat seni dalam bidang ini yang paling kita ayat bahasa Inggeris hardcore lah orang kata kan. Ya, memang fanatik lah. Peminat. Okey, dan kita nak bercakap tentang ni satu program menarik itu Anugerah Teater Malaysia 2022. Dan untuk bercakap tentang perkara ini kita bersama dengan Tuan Rosna Nordin merupakan Timbalan Ketua Pengarah Kebudayaan dan juga Kesediaan. Assalamualaikum Tuan, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa orang teater ni dia masuk tadi tu dah in action terus. Dia ada aura yang berbeza bila orang teater masuk ke set apa khabar Malaysia pada hari ini? Okey, ini kita nak bercakap tentang Anugerah Teater Malaysia 2022 yang pastinya dinanti-nantikan bagi pegiat-pegiat seni kerana inilah salah satu program yang mengiktiraf mereka. Dan untuk program Anugerah Teater ini saya nak dapatkan pandangan lebih lanjut ataupun maklumat lebih lanjut berkaitan perkara ini. Boleh kongsikan tentang anugerah ini dan adakah ini kali pertama dianjurkan? Malam Anugerah Teater ini adalah kali pertama dianjurkan. Kerana terdahulu kita namakan Festival Teater Malaysia di mana dia hanya fokus pada pertandingan 8 kumpulan itu saja. Tapi kali ini kita merubahkan dia punya suasana di mana kita namakan Malam Anugerah Teater untuk memberi pengiktirafan kepada mereka yang mementaskan teater pada waktu pandemik sehinggalah pada waktu fizikal 2022 ini. Maksud daripada 2019? Daripada 2019. Jadi kita telah menilai lebih kurang 95 pencalonan yang diberi kepada kita dari seluruh Malaysia. Kalau dulu dalam festival teater kita hanya fokus kepada kumpulan yang bertanding di Kuala Lumpur saja. Yang datang daripada 8 kumpulan yang terpenting. Tapi kali ini tidak. Kali ini kita memberi pengiktirafan kepada mereka juga yang mengadakan teater di negeri-negeri yang selama ini orang tidak tahu. Tapi mereka ingin dinilai. Jadi kita mengambil pendekatan ini, kita membuat Malam Anugerah ini memberi pengiktirafan kepada 95 pencalonan ini dengan beberapa kategori yang telah kita senaraikan. Dan kategori itulah nanti kita akan fokuskan kepada Malam Penganugerahan. Dan kita juga ada, kerana pada waktu itu pandemik, kebanyakan mengadakan teater online. Bila ada teater dalam talian ini,
kita juga memberi pengiktirafan bagi anugerah virtual theatre. Ini juga kita beri pengiktirafan. Kerana kali ini kali pertama anugerah itu dilancarkan, kerana sebelum ini ada festival yang mana ada pertandingan. Jadi untuk kali ini pertandingan itu tidak ada lah. Pertandingan tidak ada, kita yang menilaikan mereka. Kerana bila pertandingan ni kita akan fokus pada 8 kumpulan nanti. Bila kita memberi keputusan, ada yang baik dan ada yang buruk, dan itu sahajalah yang baik, ada yang tak puas hati. Sekarang kita nilai, walaupun teater itu hanya teater dikatakan teater kecil yang sekadar bajet 45,000 pun kita nilai. Kalau dia betul-betul menepati kepada pencalonan yang kita beri kepada dia tu, dan kita akan mengambil dia sebagai salah satu jadi betul dia bagi peluang lah kepada semua penggiat teater, tak kira lah yang besar ataupun yang kecil. Mungkin Cik nak bagi tahu kita apakah kategori-kategori yang akan dipertandingkan untuk anugerah. Untuk malam anugerah teater ni kita ada 4 kategori yang berbeza. Bagi kategori pertamanya kita ada kategori monolog. Monolog ni kita memberi pendarafan kepada mereka yang mengambil pertandingan dalam monolog di negeri masing-masing. Ataupun dalam satu segmen dia berlakon seorang-seorang. Ini saya pandai. Kan monolog. Tapi tak boleh masuklah sebab tak dan kita memberi pendarafan kepada kategori monolog ataupun monodrama. Itu satu kategori. Dan satu kategori lagi sebab di zaman pandemik itu ada yang melaksanakan teater secara online. Itu kita namakan anugerah bagi juara teater virtual ataupun teater maya. Dan kita ada 3 kategori lagi, iaitu kategori bagi teater musikal. Dalam teater musikal tu dia ada pengarah, ada pelakon, ada gubah lagu. Dan kita ada satu kategori di teater moden. Teater moden ni macam biasalah. Yang kebiasaan kita tengok dalam realism, surrealism dan sebagainya, teater moden. Dan satu lagi yang kita juga nilai adalah teater tradisional. Kita kena ingat bahawa di negeri sana ada makyung yang diadakan oleh 2-3 kumpulan. Tapi siapa yang memberi pengiktirafan kepada mereka? Tak ada. Ada juga orang yang berlakon dalam Mek Mulung, ada juga orang berlakon dalam bangsawan. Dan ini kategori juga kita nilai. Jadi di antara kategori yang terdapat dalam anugerah tersebut, dan ada kategori bagi pendukung tokoh teater sepanjang zaman. Dan kita ada bakat muda teater yang memang dia memberi sumbangan kepada industri. Dan kita juga ada tentang persatuan teater yang memang mereka ini membantu industri. Dan persatuan dan juga dalam kategori ini juga kita nilai. Ada 4 kategori diletakkan tadi. Daripada 4 kategori pecahan-pecahan, jumlah anugerah yang akan diberikan berapa banyak? Jumlah bagi keseluruhan dalam tu kita ada lebih kurang 18 pencalonan yang kita bagi. So dia memang besar lah. Dalam kategori itu memang besar. Dan kategori inilah yang kita beri kepada pencalonan secara individu. Baik, bercakap tentang bila kita nak memberikan anugerah itu dengan pencalonan lebih kurang 95 pencalonan yang dibawa cukup besar, dan pastinya kita nak memilih mereka betul-betul berkualiti. Berkaitan tentang pemilihan itu, apakah kaedah-kaedah yang dilihat? Dan kita melantik juri. Dan juri-juri adalah juri profesional. Kalau kita lihat antaranya Dr. Nozizi, dan kita ada kita ada Hamzah Tahir, kita ada Christopher Lin, kita ada Abang Mio Ashimanaf yang juga orang teater, dan juga kita ada Hamzah Wah Hamzah. Dan kita ada 2-3 kali kita ada pensyarah daripada Aswara, Fazli Fazil. Dan itu antara nama-nama yang memang kita panggil bukan sebarangan. Dan mereka ni duduk selama seminggu untuk buat penilaian secara menonton, dan juga secara ada yang mereka menonton secara live dan ada yang mereka menonton secara rakaman. Dan pemilihan itu memang berdasarkan pada kategori yang terbaik. Dia bukan sebarangan. Jadi antara kriteria-kriteria yang mereka cari, kriteria yang mereka cari adalah ada tak dia memenuhi tentang kehendak monolog tersebut. Kalau dia betul monolog, ada dia memenuhi kehendak monolog tentang how dia mendalami kejiwaan dalam lakonan, dan bagaimana dia berinteraksi dengan suasana yang sepi. Begitu juga dalam musikal. Apakah ini kategori musikal ataupun kategori tampalan? Sama juga teater moden. Dan teater moden ini dia memilih sikit-sikit tema. Ada yang dia menjurus kepada tema tersebut. Bagaimana kreativiti pengarah. Bagaimana ensemble acting, iaitu lakonan berkumpulan dalam kumpulan tersebut. Itu di antara kategori yang dipilih oleh pengarah. Sebab kita bukan memilih berdasarkan kepada suka. Kita memilihkan berdasarkan kepada ketepatan dalam penjurian. Ini memang sukar. Baik, berdasarkan kepada tadi disebut yang banyak penjurian dilakukan dan ianya melantik orang-orang hebat untuk menjurikan. Buat masa ini, juri bagi tahu tak persaingan sengit ke tak? Persaingan sengit. Boleh dikatakan hampir semua negeri. Dan ada negeri yang menjadi dominan. Sebab dia mencapai satu aras yang susah orang nak kejar. Adalah satu pementasan yang diadakan di negeri itu, kita lihat mereka tak pentaskan ke KL. Tapi di negeri itu mereka mempunyai seolah-olah mereka ni professional star. Professional group.
Begitu juga dengan teater tradisional, sebab orang kata bagaimana kita nak buat pembezaan dalam teater tradisional, bagaimana kita menilai makyung. Apakah yang dipentaskan itu dalam tutur makyung? Apakah dia mencapai ciri-ciri teater tradisional tersebut? Penghayatan, cara dia menguasai ruang. Ini di antara kategori yang saya rasa juri-juri memang pening, sebab mereka katakan 95 pencalon yang terima ini semuanya hebat-hebat belaka. Kita tak kata tak hebat, semua hebat-hebat belaka. 95 sebenarnya banyak lah dari Banyak tahun 2019 hingga ke sekarang ini. Bukan mudah nak menghasilkan sebab 2019 tak banyak teater dipentaskan disebabkan oleh pandemik. 2020. Tapi banyak bermain dengan virtual. Tetapi fizikalnya pada 2021 dan 2022 ni kita panggil kemeriahan teater. Tapi kita hanya setakat bulan September. Kerana lepas bulan September ni banyak lagi teater yang dipentaskan. Saya tengok dalam kalender tu yang penuh. Banyak sangat kerana mereka ni mendapat grant sepadan. Kerana kumpulan-kumpulan teater ni kebanyakan mendapat dana daripada grant sepadan di bawah MOTAD. So mereka kena pentaskan dalam bulan Oktober ini. Itu yang berebut sampai tempat di KL pun dah penuh. Tidak tempat untuk mengadakan pementasan. Betul? Dah penuh sangat. Baik, untuk Malam Anugerah Teater ni kerana tadi disebutkan pertama kali diadakan, mungkin nak beritahu kita apakah antara elemen-elemen yang menarik akan diadakan untuk Malam Anugerah ni seakan seperti Malam Oscar. Wow. Kita dijemput tak? Kita dikatakan Malam Oscar, dia ada red carpet. Bolehkah kami? Boleh silakan. Dia ada red carpet, ada ambil photo booth. Dan pada malam-malam tu kita memanggil beberapa orang artis juga untuk menyampaikan anugerah tersebut kepada pemenang-pemenang. Dan di samping itu kita ada selang-seli dengan selingan. Selingan ini kita selesai yang berkaitan dengan teater. Adakah persembahan teater juga pada malam tu? Ya, persembahan teater juga ada. Tapi kita panggil persembahan teater pendek lah. Antaranya kita mengambil persembahan teater juara teater runcit yang dibuat oleh Aswara, oleh anak-anak muda baru ni. 4 orang pelakon dalam 10 minit. Tapi kita mengambil sebab kita menganggap bahawa ini dah masanya anak-anak muda ni berkarya. Bukan di pihak kita saja yang ni anak muda berkarya. Dan kita juga ada persembahan lagu-lagu rakyat oleh Roslan Madun dan syair oleh Dr. Syafatura. Dan kita juga ada persembahan monolog yang akan disampaikan oleh Mubarak Majid dan Johara Ayub. Mubarak Majid dengan Johara Ayub, kita ada persembahan monolog kat situ. Dan kita juga ada persembahan puisi drama yang kita ambil cantuman daripada puisi Salam Benua Usman Awang yang menghubungkan antara Azandi Alung bersama dengan Rizwan, bersama juga dengan Cik Kem di Praswara. Jadi ini kita gabungkan dalam puisi drama. Okey, saya nak kosongkan tarikh tersebut, jadi saya nak tahu bilakah ini akan dilaksanakan dan di mana. Okey. Malam Anugerah ini adalah teater dan Malam Anugerah yang pertama kali kita buat. Malam Anugerah pengenalan pada proses. InsyaAllah dia akan jadi acara tahunan. Di mana orang-orang teater mendapat pengiktirafan di situ. Akan diadakan pada 22 hari bulan Oktober ini. Okey, dekat hari sangat Sabtu. Dah sebenarnya 22 minggu. Ada kosong lagi. Besok aja. Hari Sabtu bertempat di MP Theatre Komplek Karangkraf. Dan kita dekat Karangkraf, Komplek Karangkraf Jalan Kongley, di mana di MP Theatre ni berisi dalam 600 orang. So kita minta ada yang datang berpasangan, ada yang datang oleh kumpulan yang bertanding. Kumpulan tanding selalu Malaysia. Kita tak maklumkan siapa yang menang. Kita menjemput mereka. Semua datang. Kita tak maklum siapa menang. Kita tidak boleh maklum siapa yang menang. Kalau tidak dia tak jadi surprise. So mereka akan datang untuk support, mereka akan datang. So kurang-kurangnya akan datang nanti pada tahun-tahun yang akan datang. Malam Anugerah ni akan jadi acara tahunan untuk kita memberi pengiktirafan kepada penggiat teater selama 2 tahun. Ini malam gilang-gembilang ni. Betul. Dengan ada red carpetnya macam anugerah Oscar ni. Ya, betul. Dan kita ada memang kita buat Oscar khas. Oscar khas kita ni berbentuk kita mengambil Oscar kalau dalam teater selalu orang mengambil topeng opera. Tapi kita tukar topeng opera ni kepada topeng Mek Mulung. Untuk memberi pengiktirafan kepada wajah-wajah lakon tradisional kita. Okey. Dah boleh syarif tak? Tadi tuan dah bagi tahu kita dapat. Jadi makanan. Datang. Sebab ini Malam Anugerah yang pertama kali diadakan bagi memberi pengiktirafan kepada penggiat teater di Malaysia. InsyaAllah ini satu malam yang cukup gila-gila dan pastinya harapan bagi program ini, ada harapan besar ingin diutarakan bila kongsikan untuk program ini? Ya, harapan kita adalah mungkin pada akan datang bila penggiat tahu yang ada pengiktirafan, mereka akan berlumba-lumba untuk melaksanakan pementasan teater dan memberi salah satu penyemarakan kepada industri. Dan ini tujuan kita. Tujuan kita membuat Malam Anugerah ini bukan tujuan untuk senok-senok, tidak. Kita nak beri pengiktirafan agar memberi satu motivasi kepada mereka, terutamanya anak-anak muda yang sekarang ini banyak kebanyakan lepasan daripada universiti seni persembahan di universiti Malaysia ni. Mereka mengadakan karya mereka, karya baru mereka, karya musikal mereka, dan sekurang-kurangnya kita memberi salah satu penyemarakan dan selalu kita meramaikan penggiat-penggiat seni teater di Malaysia.
Untuk makluman, kita pernah satu masa kita pernah tidak ada penggiat teater. Disebabkan oleh tidak ada bakat-bakat. Bukan tidak bakat, tidak ada ruang dan peluang dan dana untuk mengadakan pementasan. Sekarang dah pandai dah, mereka dah boleh mencari dana di pihak swasta, di pihak kerajaan, dan setengahnya berani mengadakan pementasan disebabkan oleh semangat mereka. Ini di antara yang kita nak. Itu yang tujuan Malang Anugerah ni diadakan untuk memberi rangsangan kepada mereka. Betul. Jadi dengan itu jadi lebih lagi penghasilan karya-karya yang lebih. Okey, lepas ni Pasha dah tak perlu beli tiket ke United Kingdom untuk tengok teater sebab dia suka tengok teater di luar negara. Ya, betul. Okey, sebab kat Malaysia dah banyak dah peluang itu ada, insya-Allah. Musikal boleh tengok kat Malaysia banyak. Teater musikal banyak kat Malaysia. Itu memang saya favorite saya tu. Memang setiap tahun saya akan tengok teater musikal. Banyak tu kat Malaysia je, tak payah keluar negara. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian ini Tuan Rostan Nordin, merupakan Timbalan Ketua Pengarah Kebudayaan juga kesenian atas penceritaan soal Anugerah Teater Malaysia 2022. Dan kita harapkan program ini akan berlangsung dengan penuh kilang gemilang dan mendapat sambutan yang paling penting menjadi acara tahunan, insya-Allah. Baik, kita akan berhenti berehat untuk seketika dan kembali selepas ini. Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bekalan ikan di beberapa negeri di utara tanah air mengalami kekurangan akibat cuaca tidak menentu sejak 2 minggu lepas. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, Datuk Syed Abu Husin Hafiz Syed Abdul Fasal berkata beberapa jeti utama di Kedah dan Perak mengalami kekurangan bekalan ikan sehingga 50%. Menurut beliau yang ditemui di Pusat Khidmat Ahli Parlimen Bukit Gantang, kebiasaannya kira-kira 20 ke 30 kapal daripada 200 kapal yang keluar ke laut akan balik mendaratkan ikan. Bagaimanapun, katanya ekoran cuaca yang tidak menentu ketika ini, hanya 2 ke 3 kapal yang mendarat dengan bekalan ikan yang sangat sedikit. Beliau yang juga ahli Parlimen Bukit Gantang berkata LKIM akan mengeluarkan bekalan ikan sejuk beku atau Q-fish bagi menampung permintaan sekaligus mengatasi kekurangan bekalan ikan. Baik, itu sahaja dari Biro Perak. Terima kasih. Baik, terima kasih Rozain atas laporan di Perak berkaitan tentang bekalan ikan. Minggu lepas pun kita dah bercakap tentang soal bekalan ikan ni yang semakin berkurangan disebabkan kerana faktor cuaca lah antara satu sebab penyumbangnya. Kita tak boleh nak buat apa-apa lah. Betul, tapi dalam masa sama juga kita harapkan supaya ada pelan integrasi dilakukan oleh pihak berwajib. Difahamkan LKIM juga telah mengambil tindakan sewajarnya bagi memastikan supaya bekalan sentiasa ada. Ni nak musim perayaan, hari Isnin ni kita nak beraya kan, rakan-rakan kita daripada sahabat daripada India ni, kawan India ini akan melaksanakan Deepavali. Pastinya bekalan ikan perlu ada dan hujung tahun ni pun samalah, setiap hari kita suka makan ikan kan antara. Betul. Tapi dia masalah ni bukan masalah bekalan makanan saja, tapi juga untuk penjual-penjual juga sumber rezeki mereka berkurangan kan. Okey, baik, itu satu peringkat dan kita bercakap soal sumber rezeki ini juga satu perkara yang menarik. Kita bercakap tentang berkaitan sucikan hartamu dengan zakat. Salah satu tanggungjawab sebenarnya yang perlu dilakukan oleh setiap daripada kita. Dan untuk bercakap tentang perkara ini kita bersama dengan Profesor Dr. Zurina Syafi yang merupakan pengarah Pusat Zakat dan juga Wakaf Universiti Sains Malaysia ataupun USIM. Jauh datang daripada ni, jauh juga dari nilai. Ya, dari nilai. Okey. Baik, terima kasih Prof kerana sudi hadir. Ni kita nak bercakap tentang satu perkara yang mungkin dah diajar sebenarnya daripada sekolah lagi. Betul. Sekolah rendah pun dah belajar tentang zakat ni. Cuma bila kita dah makin dewasa ni, dengan kehidupan seharian kita kadang-kadang tu lupa dan ia perlu diingatkan selalu. Kerana isu zakat ini adalah satu perkara yang cukup besar. Jom kita bercakap soal zakat ini. Prof, zakat kita sedia maklum adalah merupakan tanggungjawab bagi kita umat manusia, khususnya yang mereka yang beragama Islam. Betul. Dan ini diperintahkan oleh Allah sendiri, jelas di dalam Al-Quran itu. Soalan saya secara ringkas di awal ini, kenapa perlunya kita membayar zakat ini sehingga ini disebut juga di dalam kitab Al-Quran itu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengacara dan juga pendengar-pendengar hari ini. Betul Ashraf, maksudnya bila kita bercerita tentang zakat, benda ni adalah satu perkara yang basic kan. Maksudnya memang telah diberitahu di dalam Al-Quran bila cerita pasal solat je, lepas tu cerita pasal zakat. Betul. Cerita pasal solat, cerita pasal zakat. Dan kemudian dalam rukun Islam kita yang 5 pun zakat ada kan sebagai salah satu rukun Islam. Jadinya mestilah ada hikmah kenapa Allah menyatakan begitu keperluan untuk kita memberi zakat.
So dia ada hikmahnya kepada pemberi zakat dan hikmahnya kepada penerima zakat. Sebabnya kalau untuk pemberi zakat ni dia nak menghilangkan perasaan kedekut, perasaan cintakan harta. Sebab kita kan bila kita dapat gaji-gaji, lepas tu macam bila dah dapat gaji hujung bulan tu kan macam banyak ada banyak nak belanja kan. Jadi kita mula rasa kedekut. Masa susah tak rasa kedekut. Tapi masalah untuk orang-orang yang berduit ni adalah dia terasa ada potensial untuk diperbesarkan tanpa kita melihat untuk orang yang memerlukan. So kedekut, cintakan harta tersebut. Jadinya memang kalau kita rasa kita cinta harta tu, tapi maksudnya Allah dah kata kalau kita beri zakat sebenarnya dia tidak akan mengurangkan harta tu sendiri. Rasulullah SAW kata dalam hadisnya tidak mengurangkan daripada pemberian sedekah itu daripada harta yang kita ada. Jadi itulah hikmah dia, maksudnya dia akan tidak mengurangkan harta kita sendiri daripada point of view of pemberi zakat tu sendirilah. Jadi kita macam rest assured lah, bayar zakat ni jadi macam insyaAllah dia datang balik dengan potensi. Sebab zakat ni dikenakan kepada harta-harta yang berkembang. Untuk harta-harta macam kalau kita berniaga, macam kalau Ashraf berniaga kan, so kita ada fixed asset. Fixed asset tu, harta tetap tu tidak dizakatkan sebab yang tu kita guna untuk operasi. So kita guna macam trading stocks, benda-benda yang kita kata yang akan berkembang, yang itulah yang dizakatkan. Itu hikmah untuk pemberi zakat. So kita tidak cinta, tidak hubbul mal, hubbul dunia lah gitu. Kita bercakap tentang jenis-jenis aset yang perlu dizakatkan. Mungkin boleh terangkan lebih lanjut lagi, Prof, berapa jenis zakat yang perlu seseorang individu tu dia perlu dibayar setiap tahun? Betul. Okey, basically kita ada kalau kita di zaman moden ni ada beberapa jenis zakat yang kita kata selalu kita come across lah. Kalau macam dulu ada zakat daripada harta rikas, maksudnya harta yang daripada bumi yang jumpa, harta perjumpaan itu semua. Maksudnya tidaklah satu yang kita kata normal sekarang. Tapi kalau yang selalu zakat, kalau sebelum hari raya tu apa, Ashraf? Zakat fitrah ni wajib lah. Kita tahu zakat sebab raya. Zakat fitrah je sampai bila-bila itu je satu jenis zakat. Zakat banyak lagi kan. Satu je zakat yang paling kita ingat tu zakat betul, fitrah. Zakat fitrah. Maksudnya zakat fitrah tu pun kita ikut cara hidup kita. Kalau yang makan basmati kena bayar berapa ringgit? Siapa tahu RM35, RM36. Kalau makan yang biasa kena bayar RM12. So zakat fitrah itu yang kita kata tiap-tiap tahun kita bayar. Kemudian zakat pendapatan. Okey, disebabkan zakat pendapatan ni, apabila kita dapat pendapatan, maka kita ada potensi untuk macam saya kata tadi, untuk expand, ada potential daripada pendapatan kita. Macam kita boleh labur, kita boleh save, kita boleh pelaburan dalam berbagai bentuk. So dia ada aspek yang boleh kita nak expand harta tersebut. Jadi zakat pendapatan. Kemudian zakat harta macam simpanan yang kalau kita duduk dekat dalam bank tu okey, ataupun di KWSP contohnya, kalau itu kita tidak ada milik penuh, tapi bila kita dah withdraw masa 55 tahun, masa 60 tahun, jadi perkara tersebut, wang tersebut perlu dizakatkan. So daripada segi savings, KWSP dan juga zakat emas dan perak yang selalu. Dan juga pelaburan lah. Kalau you ada unit trust, kalau you ada saham dan sebagainya, perkara tersebut juga dizakatkan lah. Okay, soal zakat ini, Prof, biasanya zakat fitrah tadi kita sebut memanglah berlumba-lumba nak bayar kan. Kalau terlupa bayar tu rasa macam bersalah hidup ni, sebab kita menganggap bahawa itu satu perkara yang wajib. Tapi bercakap soal zakat-zakat yang lain seperti zakat pendapatan, perniagaan, emas contohnya, adakah menjadi satu kewajipan hukumnya kepada kita untuk mengeluarkan zakat tersebut? Ya. Kalau daripada segi kewajipan, daripada segi agama, ya, memang disebut zakat ni wajib ke atas orang Islam. Maksudnya di atas pendapatan, di atas harta dan sebagainya. Tapi kita daripada segi undang-undang yang wajibnya adalah cukai, tetapi daripada segi zakat kita ada maksudnya awareness, kempen-kempen yang mengatakan kita kena bayar zakat dan sebagainya. Memang kewajipan atas kita untuk bayar zakat, tapi dia tidaklah diwartakan seperti
cukai itu sendiri. Jadinya dia bergantung kepada, maksudnya conscience kita, kesedaran kita, di mana kalau tidak membayar zakat adalah satu perkara yang serius. Macam saya kata tadi di awal tadi, zakat tu adalah salah satu daripada rukun Islam. Jadinya macam kalau kita terlupa, sebab itulah kita ada majlis agama Islam di setiap negeri. Kalau kita, macam saya memandu pun nampak kan, Mawib, kalau saya pergi ke hala selatan, saya nampak billboard daripada Majlis Agama Islam Negeri Sembilan yang mengingatkan kita. Kita kata, ni dah lagilah, baguslah you jemput hujung tahun ni, sebabnya hujung tahun ni masa kita nak cover sebelum habis at the end of the year. Sebab you tahu kan, hujung tahun kita boleh guna bayaran zakat kita untuk rebate cukai. 100% lah rebate cukai. Ya, betul. 100%. Untuk pembayaran zakat, betul. Baik, kita nak bercakap tentang zakat ini sendiri. Saya nak bergerak kepada kaedah untuk menunaikan zakat ini. Biasanya ini satu stigma ataupun cara dilakukan berkaitan tentang zakat ini, kita nampak ada orang fakir miskin dekat sebelah jiran yang kenalan kita. So, jadi kita macam niatkan, akilah nak saya bayar zakat lah, saya bagilah certain amount kepada orang tersebut. Adakah cara itu praktikal dilakukan? Ya, kalau kita ikut daripada segi kemanusiaan kita, kita rasa praktikal, sebabnya kita nampak orang tu memerlukan kan. Jadinya kita nak bayar zakat. Macam saya sendiri, saya ada portion yang saya bayar untuk yang jiran, untuk sebab saya supervise pelajar PhD, pelajar undergraduate. Jadi kita macam bila kita tahu dia memerlukan, jadi macam zakat tu boleh diberi terus kepada pelajar-pelajar ini. Tetapi bila kita memandangkan dari sudut efisiensi untuk pembangunan ummah secara keseluruhan, kita boleh bayar zakat juga kepada, kita utamakan bayar zakat kepada Majlis Agama Islam di negeri-negeri kita sendirilah. Saya orang Perlis, tapi saya tak bekerja di Perlis, jadi saya bayar kepada Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, sebab USIN di Negeri Sembilan. Jadi afdalnya dibayar zakat di tempat yang kita menerima sumber pendapatan tersebut. Dan kita kiranya boleh diberi, maksudnya secara yang kepada orang-orang yang dekat dengan kita, macam saya ada anak saudara yang belajar dan sebagainya di bawah asnaf fisabilillah, sebab mereka ni belajar dan sebagainya. Tapi the significant portion insya-Allah kita boleh beri kepada pejabat zakat yang mengutip dan juga yang menguruskan zakat secara profesional. Sebab kita kena pastikan bahawa zakat ni kita urus secara profesional, dan zakat tu diberi dengan tepat kepada golongan-golongan penerima zakat yang 8 jenis tadi. Macam kita mungkin fokus kepada orang keliling kita yang mungkin macam saya fisabilillah kan, saya suka nak bagi kepada pelajar-pelajar, sebab mereka ni adalah orang yang orang kata belajar dan dia akan boleh mengubah masa depan dia nanti. Tapi macam fakir miskin, macam kita tak tahu sebenarnya fakir ke miskin ke. Betul. Jadi mungkin ada yang tak pandai nak cari. Ya, dan bercakap pasal fakir dan miskin, nak tentukan sama ada mereka yang fakir atau miskin. Kita nak tanya selepas ini. Dan sebenarnya kami akan bawakan dalam Perkhabar Malaysia. Jangan ke mana-mana, kita berteriak seketika kembali selepas ini. Baik, masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Kami bersama Prof. Dr. Zurina binti Syawim bercakap berkenaan dengan zakat. Jika kita teruskan, tadi kita nak tanya berkenaan dengan 8 golongan asnaf yang boleh menerima zakat. Tapi juga tadi kita ada tanya, ialah kita kadang-kadang kita tak tahu macam mana nak tentukan sama ada seseorang itu fakir atau miskin. Mungkin Prof boleh terangkan dengan lebih jelas lagi. Ya. Fakir dan miskin, macam mana kita nak tentukan yang berhak? Sebab kadang-kadang kita menerima macam ada banyak persoalan ataupun pertanyaan daripada orang luar kepada pengurus-pengurus zakat kita. Kenapa lambat nak bagi zakat? Ataupun ialah bila orang datang, kita tak boleh nak terus bagi keputusan bahawa dia boleh menerima zakat daripada segi golongan fakir dan miskin contohnya. Ini disebabkan dia memang ada threshold yang kita kena tengok. Kalau dia fakir, maksudnya dia kita kata poor kategori 1. Kalau miskin, maksudnya kategori 2. Maksudnya dia fakir tu lebih miskin, lebih memerlukan daripada miskin. Jadi cara kita nak calculate, setiap Majlis Agama Islam di negeri mengeluarkan satu guideline berapa had kifayah kita. So kita teknikal sikit lah. Maksudnya had kifayah ni adalah had ataupun threshold di mana
expenses yang perlu untuk dia menjalani kehidupan yang sepatutnya, yang kalau dia tak cukup hak kifayah tu, maka dia boleh menerima zakat. So dia berbezalah daripada segi negeri. Kalau kita dapat bayangkanlah, kalau kita di Selangor, kita di Kuala Lumpur, berbeza ikut keadaan berbeza mengikut negeri. Ya, betul. Itulah hikmah juga kenapa Majlis Agama Islam setiap negeri tu berada di setiap lokaliti negeri. Maksudnya zakat ni diuruskan di setiap Majlis Agama Islam. Maksudnya kalau saya di Perlis, mungkin RM50 cukup untuk sebulan, contoh. Disebabkan oleh macam beras, kita tanam padi, lepas tu ikan kita boleh mengambil ikan, contohnya kan. Semua bergantung pada kos keperluan harian. Ya, kos keperluan harian. Jadinya di situ threshold di mana kita tentukan beza di antara fakir dan miskin. Disebab tu bila kita nak bagi zakat tu, kita kena berhati-hati. Tetapi ialah di zaman moden ni kita dah boleh boost efisiensi. Macam kalau dulu kan kena naik pejabat, kena isi borang dan sebagainya. Sekarang kita dah ada digital initiative, macam kita dah boleh masukkan kita kata penerima zakat yang dah datang kepada kita sebelum ini dalam database. Jadinya bila kita cari dalam database, kita dah tahu dah kategori mereka. Dan maksudnya pada masa yang sama juga boleh kita update lah database, maksudnya berapa orang anak, kat mana keperluan dan sebagainya. So itulah caranya kita nak decide golongan mana yang boleh menerima zakat, layak menerima zakat lah. Okey, bukan mudah sebenarnya. Tahu banyak proses untuk pastikan supaya yang menerima tu betul-betul terima, sebab dia ada guideline tu sendiri. Betul. Yang memang disebut di dalam Al-Quran. Jadi disebut di dalam Al-Quran. Dan berkaitan perkara ini juga, ialah katakanlah ni dah bulan 10, tinggal lagi 2 bulan tinggal ni kan. Ni macam mereka yang biasa bayar zakat ni dah berkira-kira zakat pendapatan nak bayar ni kan. Macam mana nak tentukan berapa banyak perlu kita bayarkan sebenarnya untuk zakat ini? Pembayaran zakat, macam saya kata tadi, kita ada sumber the zakatable elemen tadi. Macam kita ada zakat pendapatan. Okey, daripada zakat pendapatan, kita kira pendapatan kita, dan dia ada tolakan-tolakan macam cukai juga. Macam self, kita ada 12,000. Kemudian kita ada untuk isteri, untuk anak, dia ada tolakan. Kalau istilah you biasa kan buat tax return, macam tu juga untuk zakat, dia ada tolakan-tolakan tersebut. Jadinya kalau orang tanya kenapa nak kena bayar zakat, sebab saya ni pun macam rasa cukup-cukup makan je kan. Tapi itu bagusnya soalan tersebut, maksudnya kita check kita ni sebenarnya layak membayar zakat, boleh membayar zakat ataupun tidak, dengan kita kira pendapatan kita, pendapatan bulanan. Lepas tu macam you yang ada part time ni, maksudnya pendapatan tambahan, pendapatan royalty, pendapatan saham, income daripada kita kata semua aset-aset kita, kita tambah dan kita tolak yang tolakan tersebut. Daripada situ kita tahu sama ada kita ni layak membayar zakat ataupun tidak. Jadinya kalau macam sekarang zaman moden, mudahlah. Kalau saya dulu kena kira dalam Excel dan sebagainya. Tapi sekarang kita dah ada, setiap Majlis Agama Islam negeri memang dah ada calculator zakat. So you masuk aja semua pendapatan, ada tolakan, and then dia akan kira berapa, kemudian kita akan tolak nisab. That is beberapa gram emas, maksudnya nisab. Kalau kita sekarang di dalam 17,000, 18,000, maksudnya income kita kalau kurang daripada amount tersebut takkan dikenakan zakat, tak dikenakan zakat. Jadinya selepas itu 2.5% daripada zakat terbaik. Mudah dah sekarang. Itu yang betul, itu yang kita tak tahu sebenarnya. Baik, saya nak tanya pendapat Prof. Sebenarnya yalah, macam tadi kita ada sebut, setengah orang tu lebih suka untuk membayar zakat itu terus kepada penerima. Jadi mungkin Prof nak terangkan perbezaan antara melakukan zakat sedemikian dengan infak. Perbezaan dia. Ya. Okey, kalau zakat adalah sedekah wajib. Kalau dalam Quran disebut zakat adalah sedekah wajib. Kalau sedekah adalah sedekah sunat. Kalau kita selalu kita dengar sedekah tu perkara yang sunat lah kan. Tapi dalam beberapa ayat Quran kita zakat ni adalah sedekah yang wajib untuk macam tadi pendapatan sebagainya. So bezanya kalau zakat dia adalah sedekah yang wajib. Kalau sedekah biasa tu yang tidak zakat tu adalah sedekah yang sunat lah. Macam hari ni hari Jumaat kan. So bolehlah scroll mana badan NGO yang kita nak bagi sedekah Jumaat hari ni kan. Mana yang kita rasa suka. So sunat, kalau macam kita di USIM, kita ada juga produk-produk sedekah kita.
di mana kita ada satu website nama dia Jom Infak. Infak ni sedekah lah, bahasa kita kata ada nama manja kan, sedekah infak. So tabung-tabung dia adalah kebanyakannya untuk pelajar-pelajar lah di UC. Macam contohnya sekarang ni kan krisis makanan. Macam kalau krisis makanan, kenaikan harga barang kan. Anak saya pun komplain. Dia kata I'm not political but ayam gunting hari tu RM7.50, sekarang dah RM9. Maksudnya kenaikan harga kan. Jadi kalau kita pelajar-pelajar kita pun kita nampak kenaikan harga barang, jadi kita buat macam ada it'am muhtajin, maksudnya tabung untuk bagi makanan kepada pelajar-pelajar contohnya. Kemudian adalah untuk biaya pelajaran dan sebagainya. So pelbagai tabung yang kita buat untuk support pelajar daripada segi apa yang mereka perlu dan juga aktiviti-aktiviti pelajaran lain macam sekarang ni keusahawanan, perkara-perkara yang pelajar kena ada lah. Okay. Dan bercakap soal pembayaran zakat ni, biasanya kita kena bayar zakat dalam tempoh setahun. Jadi timbul persoalan pula sebab zakat ni melibatkan garis panduan daripada agama Islam itu sendiri. Timbul persoalan, adakah zakat ini kita nak kira tahunan itu berdasarkan kepada tahun Masihi ke tahun kalender Islam? Macam mana tu? Ya, kalau ikut normnya, sebab kita taxable taxable year tu adalah tahun biasa, tahun Masihi kan. Maksudnya kita boleh membayar zakat mengikut calculation tahun biasalah. Maksudnya kalau kita nak detail sehingga begitu sekali menggunakan tahun Hijriah dan sebagainya, jadi dia tak synchronize pula dengan kita punya calculation zakat dan sebagainya. Maksudnya kita ada option, tapi disebabkan kita panggil uruf ataupun kita punya kebiasaan undang-undang negara kita menggunakan tahun biasa ni, tahun Masihi ni, jadi kita bolehlah gunakan tahun biasalah untuk calculation zakat kita. Dia lebih selari lah, senang lah dokumentasi dan sebagainya. Saya ada soalan ni berkenaan dengan zakat juga. Biasanya bila kita bayar zakat memang kita biasa membayar dengan wang tunai. Jadi nak tanya juga, adakah dibolehkan untuk membayar zakat itu, katanya nilai zakat itu dalam bentuk barangan, mungkin beras ke dan sebagainya. Boleh kita bayar dalam bentuk barangan, terutamanya untuk peniaga-peniaga. Dia kan ada barang dagangan kan, kalau kita jual minyak ke, jual apa-apa saja, hasil kita punya dagangan ataupun barang dagangan tu, kita boleh nilaikan dia kepada berapa jumlah ataupun amount zakat yang kita bayarlah. Kalau yang lain, maksudnya kalau kita rajin boleh je sebenarnya. Macam kita nak bagi zakat, kita beli beras untuk, katalah kita risau orang kita bagi tu orang yang macam dia tak boleh nak manage spending dia, kita bagi cash, dia buat benda lain kan. So kita kena bijaksana lah, kita ada kita punya timbalan ataupun pertimbangan kita macam mana kita nak bagi. Boleh saja, dan kalau nak bagi cash, nak bagi barangan, tapi yang kritikalnya saya rasa kepada golongan yang kita nak bagi tu, kita kena pastikan bahawa itu adalah golongan yang kita nak bagi zakat tu. Sebab kalau kita bagi zakat kepada golongan yang kita kata kita rasa dia miskin dan fakir, tapi bukan, jadinya macam kita kena bayar, maksudnya semula bila kita realize, bila kita tahu. Jadi adakah tak kira tak sah ke zakat tu betul. macam mana? Kira tak aci. Okey. Ya. Sebab tu macam kalau saya mudahnya sebab dikelilingi pelajar kan, jadi fisabilillah memang mereka ni pelajar, jadi memang salah satu layak. Kategori Salah satu kategori yang menerima zakat. Baik, di akhir ini bercakap soal zakat ini, pasti kita melihat bagaimana kesan impak besar pemberian zakat ini ataupun institusi zakat ini sendiri kepada negara. Mungkin boleh kongsikan secara rangkuman akhir ini, bagaimana zakat ini sebenarnya boleh memberikan kesan besar kepada pihak sosial ataupun masyarakat secara umumnya, dan kepada penerima zakat pula. Bagaimana penerima zakat ini apabila menerima suatu pemberian zakat itu, ia perlu diuruskan dengan bijak. Ya, macam you kata tadi, apa kesannya kepada negara, kepada pembangunan negara. Kalau kita tengok amount zakat lebih kurang 3 bilion berbanding dengan cukai kita ada 120 bilion. So jauh sangat beza. Jauh beza. I mean beza. 2%, 3%. Tapi saya rasa kesan dia mendalam dan lokal. Maksudnya sebab Majlis Agama Islam berada di setiap negeri, dan kita ada di setiap negeri ada masjid dan sebagainya. Jadi the point of touch untuk pemberian zakat tu dia
mudah untuk kita uruskan disebabkan dia bersifat lokal. Kalau kita bercakap tentang satu bajet yang besar, nak reach out ke grassroots tu dia mengambil masa yang lama kan. Jadinya mungkin macam mana cara nak sampai tu dia daripada segi effectiveness dan sebagainya kita boleh mungkin lambat dan sebagainya, tapi kalau zakat dia sangat dekat dengan komuniti kita. So saya rasa impact dia cepat, efektif dan juga dia membantu urgently. Maksudnya dia boleh solve masalah ataupun isu-isu masyarakat macam untuk fakir, miskin yang maksudnya daripada segi makanan, maksudnya nak pergi sekolah dan sebagainya, boleh terus reach out kepada masyarakat setempat. So impact yang saya nampak walaupun daripada segi monetary value jauh beza antara zakat dengan cukai itu sendiri. Dan kemudian impact, kalau you kata impact long term pula, saya rasa sebab tu ada, kalau you perasan zakat untuk usahawan. Kalau tengok dalam senarai penerima zakat, dalam 8 penerima zakat tu usahawan bukanlah penerima zakat. Tapi Majlis Agama Islam selalunya diidentify, katalah orang tu miskin, maksudnya entrepreneur tu miskin, jadinya boleh menerima zakat. Tu satu cara. Tapi kalau kata dia buat bisnes yang mikro tapi dia bukan miskin pun, dia macam orang yang biasa-biasa yang nak meniaga secara mikro, jadi pusat wakaf dan pusat zakat selalunya dia akan beri zakat daripada portion dia. Sebab amil adalah salah satu penerima zakat. So portion dia buat satu skim untuk beri bantuan kewangan, lepas tu support. Kalau macam kami di USIM, kita ada collaboration dengan Majlis Islam Negeri Sembilan dan juga di Kedah. Kita tengok macam mana penerima zakat ni develop in terms of dia punya entrepreneurial skills. Maksudnya bukan saja bagi duit, tapi juga bagi skill-skill lain lah. Maksudnya dimonitor, kemudian dilihatlah daripada segi performance mereka. Baik, itu satu huraian cukup menarik. Betul, dan tak puas lagi lah, masih biasa lah kan kita ni kan. Dapat pula tapi itulah antara benda yang kan? kita tak realise sebenarnya. Betul. Walaupun sikit jumlah nilai zakat yang kita bayar, tapi sebenarnya impact dia sangat besar berbaki 2 kepada bulan lagi masyarakat. Perlu lakukan tindakan sewajarnya. Terima kasih banyak-banyak Prof di atas perkongsian berkaitan zakat ini. Mensucikan harta kita, dan insyaAllah berbaki 2 bulan ni cepat-cepat ambil tindakan sewajarnya, tanggungjawab sewajarnya, kerana itu adalah satu kewajipan sebenarnya bagi mereka yang mempunyai pendapatan berkembang. Dan kita sudah pun pada penghujung rancangan. Ini ceritanya dah nak start cuti ni, cuti di Deepavali hari Isnin. Sekolah pula sambung sampai Rabu. Tapi saya bekerja hari Isnin tu. Saya pun bekerja juga. Tapi bagi anda yang nak pulang ke kampung, 21.9 juta akan menaiki lembu raya ni, nak balik ke kampung, berhati-hati, pastikan kenderaan anda dalam keadaan yang terbaik. Dan silalah memandu dengan selamat dan cermat. Saya Dina Syah Salim. Saya Pasha Rahim. Jaga diri, jaga kesihatan semua. Assalamualaikum. Kita akan jumpa lagi insya-Allah. Selamat tinggal. Bye. Segar di pagi hari, terus bangkit yakin berdiri.